Cinta tidak boleh dipaksa. Jika sesuatu itu memang untukmu, ia akan menjadi milikmu dan kamu perlu mengharungi semua ujian sehingga akhirnya ia menjadi kenyataan. Tak percaya? Jadi, dengarkan kisah ini dan kamu akan nampak. Amaran, ada spoiler. Kisah ini bermula dengan Angelin Su yang memecat seorang pekerja, jadi dia perlu mendapatkan pengganti. Kita juga berkenalan dengan Qiao Yu, seorang gadis yang pemalu tetapi ceria dan bijak. Qiao Yu menerima pekerjaan itu dengan gaji 10.000 yuan. Apabila dia tiba di rumah Angelin, dia mengetuk pintu dan karena tidak mendapat sebarang jawaban, dia memutuskan untuk masuk. Qiao Yu membersihkan bilik-bilik di rumah itu dan dia mendapat satu kejutan. Angelin berada di dalam rumah itu, namun dia tidak dapat melihat Qiao Yu. Jadi, dia tidak menyadari kehadirannya. Qiao Yu bersembunyi di bilik mandi, tetapi dia masuk untuk mandi. Apabila dia keluar, dia hampir terbongkar. Angelin mendengarnya dan tepat pada saat itu, Puan Qin tiba di rumah dan dia sangat marah apabila melihat Qiao Yu. Tetapi Angelin mempertahankannya dan memutuskan untuk menggajinya, sesuatu yang baik untuk Qiao Yu yang dibebani hutang karena penyakit ibunya. Oleh itu, Qiao Yu berhenti daripada kerja lamanya, tetapi apa yang dia tidak jangka ialah ayahnya telah mengambil gajinya. Qiao Yu kembali ke rumah Angelin pada keesokan harinya, tetapi agak lewat, dan itu menimbulkan tanggapan pertama yang buruk. Angelin tidur sekejap dan Qiao Yu mencari maklumat tentangnya untuk memberinya layanan yang lebih baik. Malam pun tiba dan sudah tiba masanya untuk tidur. Namun, Angelin mengalami kesakitan yang teruk dan Qiao Yu membuka tingkap untuk menyejukkan bilik. Tetapi malangnya seseorang mengambil gambarnya dari sebuah balkoni. Qiao Yu duduk di sebelah Angelin dan dia memeluknya semasa tidur. Pada keesokan harinya, Angelin menerima satu panggilan. Gambar yang diambil malam sebelumnya telah disiarkan di media sosial. Dan itu membuatkan Puan Qin cemburu, lalu dia meminta bantuan Cik Sandy. Angelin membawa Qiao Yu ke tempat kerjanya, tetapi kabar angin tentang percintaan mereka berlegar-legar di udara. Qiao Yu menerima panggilan yang mencurigakan daripada Sandy yang menjemputnya ke Soleil Cafe. Setibanya di sana, dia berdepan dengannya, dan Sandy menuntut untuk tahu apakah jenis hubungan yang dia ada dengan Lin. Semasa pertikaian itu, Sandy membaling cawan kopinya, lalu mengotorkan pakaian Qiao Yu. Seorang lelaki muda bernama Lin Chen yang memerhatikan seluruh pertikaian itu, akhirnya membantu Qiao Yu dengan memberinya kodnya. Sementara itu, Angelin menerima panggilan daripada seorang wanita yang memberi amaran kepadanya tentang percintaannya dengan Qiao Yu. Sementara itu, Qiao Yu bertemu dengan rakan-rakannya untuk pergi ke sebuah parti pada malam itu. Di parti itu, Chen berkenalan dengan rakan Qiao Yu, Orange, yang juga berada di tempat itu. Di sana, dia memberitahunya tentang pekerjaan Qiao Yu, yaitu menjaga Angelin. Pada keesokan harinya, Lin berada di tempat kerjanya dan Qiao Yu membersihkan rumah. Kali ini semuanya teratur. Kemudian, Lin pergi ke majlis hari jadi tunangnya. Bagi pihaknya, Chen memutuskan untuk mengajak Qiao Yu keluar untuk meluangkan masa bersama, tetapi tidak sebelum membawanya ke salon rambut untuk mengubah penampilannya. Apabila tiba di parti itu, Angelin pergi bercakap dengan Chen dan Qiao Yu menerima panggilan daripada ayahnya yang memerlukan wang untuk melangsaikan hutang dengan beberapa penjenayah. Namun, Qiao Yu tidak bersetuju untuk membantunya. Malangnya, Puan Qin terdengar perbualan itu, jadi Sandy pergi dan berdepan dengan Qiao Yu kerana dia mempunyai semacam hubungan dengan Angelin walaupun dia sudah bertunang. Pada saat itu, Xiao, seorang pekerja Angelin, tiba dan menyerang Qiao Yu kerana dia agak biadab ketika bercakap dengannya. Tetapi mujurlah seorang pekerja lain mengganggu dan mempertahankannya daripada Sandy dan Xiao. Menjelang malam, Qiao Yu dan Angelin sama-sama terkesan dengan apa yang berlaku. Mereka berdua berbalah tentang kejadian itu dan pergi tidur dengan perasaan agak sedih. Pada keesokan harinya, Chen bertemu dengan rakan Qiao Yu, Orange, di sebuah sesi tanda tangan buku, tetapi perbualan itu menjadi agak rumit kerana Orange tidak suka buku. Selain itu, Chen menyembunyikan satu rahasia, yaitu dia ialah Midnight, seorang penulis terkenal. Pada hari yang sama, Angelin pergi bekerja, manakala Qiao Yu tinggal di rumah. Di tengah-tengah semua drama itu, Chen menerima kunjungan Puan Qin, tetapi dia tidak bersetuju untuk membantunya dalam rancangan jahatnya untuk menjauhkan Qiao Yu daripada Angelin.
Sebaliknya, Kiao Yu di rumah menyediakan hidangan yang lazat untuk Encik Lin dengan mengambil kira nasihatnya dan nasihat rakan-rakannya. Pada waktu malam, Kiao Yu mengajaknya makan dan di situ dia mengakui perasaannya. Tetapi ketika keluar dari restoran, beg Kiao Yu diragut lalu membuatnya pengsan kerana terkejut. Jika Kiao Yu datang ke Caracas, memang dia terus mati. Pada keesokan harinya, Chen memberitahu Encik Lin tentang apa yang dirancang oleh tunangnya. Sehari kemudian, Kiao Yu menguruskan kerja-kerja rumah, tetapi Encik Lin mula berasa sakit pada matanya, jadi Kiao Yu membantunya dengan mengurutnya. Beberapa ketika kemudian, Kiao Yu menerima panggilan daripada rakannya Cheng Mu yang memaklumkan bahawa ayahnya telah meminta wang. Kiao Yu berdepan dengan ayahnya dan pada malam itu dia pergi ke sebuah parti di mana Chen juga berada. Di sana dia melihat bagaimana Kiao Yu diganggu oleh seorang lelaki. Jadi, dia memutuskan untuk membantunya. Kemudian, Chen menghantar Kiao Yu ke rumah Encik Lin. Sebelum pergi, dia memberinya ciuman lembut. Gadis ini memang dikerumuni lelaki. Dalam babak lain, Kiao Yu keluar makan dengan rakannya Cheng Mu dan mengaku bahawa dia mempunyai perasaan terhadap majikannya. Sebaliknya, Encik Lin pergi berjumpa pakar mata dan diberitahu bahawa penglihatannya semakin baik, tetapi dia memutuskan untuk merahsiakannya. Sebaik tiba di rumah, Kiao Yu menyediakan resipi baru tauhu dan mie untuk Encik Lin, tetapi dia enggan memakannya. Sebelumnya, Kiao Yu telah mendaftar dalam satu pertandingan memasak. Cara ini sangat penting bagi Kiao Yu yang dengan mudah mengalahkan para peserta lain dan berjaya marah ke pusingan akhir bersama rakannya Cheng Mu. Namun, Puan Qin memasang perangkap untuknya, yaitu penganjur acara itu mengalihkan gula dari gerai Kiao Yu yang merupakan bahan penting untuk hidangan yang sedang disediakannya, jadi Kiao Yu terpaksa menggunakan jenis gula yang lain. Jurinya ialah Encik Lin yang merasai kedua-dua hidangan dan memilih hidangan Kiao Yu dan Cheng Mu sebagai pemenang, lalu mereka tetap menang walaupun berdepan pelbagai halangan. Apabila tiba di rumah, Kiao Yu berbual dengan Encik Lin dan memberinya hadiah yang rupanya ialah tali leher biru yang sangat cantik. Selepas menerima pemberian itu, dia memutuskan untuk pergi bekerja dengan memakainya. Ada waktu lapangnya, Encik Lin bercakap dengan Chen. Chen sedikit bergurau dengannya dengan mengatakan bahawa dia tahu yang mana satu hidangan Kiao Yu sesuatu yang memang benar dan sebab itulah dia membuatnya menang. Selain itu, Chen menggalakkannya untuk memikat hati Kiao Yu, sementara dia pula bersama rakannya Cheng Mu mengaku bahawa dia berasa keliru dengan tindakan Encik Lin. Beberapa waktu kemudian, Kiao Yu diserang selesema yang teruk. Encik Lin menyediakan secawan teh untuknya. Kemudian Cheng Mu tiba dengan sedikit sup. Encik Lin terdengar mereka, lalu dia mendekati dengan teh itu dan berasa sedikit cemburu apabila melihat mereka berdua bersama. Disebabkan itu, Cheng Mu memilih untuk pergi bagi mengelakkan masalah. Di dalam rumah, Kiao Yu berdepan dengan Encik Lin kerana menakutkan rakannya, tetapi tanpa sengaja dia tersadung dan akhirnya terjatuh ke atasnya. Dan disebabkan itu, mereka berdua akhirnya berkongsi satu ciuman romantik yang bertukar menjadi lebih banyak ciuman lagi. Beberapa hari kemudian, Encik Lin jatuh sakit kerana selesema lalu dia dimasukkan ke hospital di mana sahabat baiknya Chen melawatnya, tetapi dia cepat-cepat pergi selepas mengusiknya dengan satu jenaka. Kemudian Encik Lin dilawati oleh ibunya yang bimbang akan keadaannya dan kerana dia tidak memberitahu tunangnya tentang penyakitnya. Betul juga dia sudah bertunang, alangkah ngerinya. Tapi tepat kerana itu, Encik Lin menjawab bahawa dia tidak akan berkahwin kerana dia tidak mencintainya. Barulah begitu. Secara mengejutkan, Puan Qin mendengar semua kata-kata itu kerana dia berada di luar biliknya. Dan selepas ibunya pergi, Encik Lin meluahkan cintanya kepada Kiao Yu dan memberitahunya bahawa tidak lama lagi dia akan sembuh supaya mereka dapat mempunyai masa depan bersama. Sebaliknya, rakannya Chen mempunyai satu janji temu kecil dengan Orange di kafe milik rakannya Cheng Mu. Mereka bercakap tentang buku tetapi dia nampaknya tidak begitu suka membaca. Dalam babak lain, Puan Qin memutuskan untuk mensabotaj Kiao Yu, jadi dia menelpon pengarah Wu supaya dia menjalankan pemeriksaan makanan untuk menuduh Kiao Yu menipu kerana menggunakan bahan yang tidak dibenarkan. Sebaliknya, ayah Kiao Yu juga cuba mencarinya. Nampaknya banyak masalah sedang menghampiri di sini. Di hospital, tunang Encik Lin memutuskan untuk bercakap dengan Kiao Yu
dan memberitahunya bahwa Encik Lin akan disingkirkan daripada panel juri. Disebabkan itu, mereka berdua memutuskan untuk bercakap di kafeteria di mana suasananya menjadi sangat tegang. Puan Kin memberi amaran bahwa dia akan berkahwin dengan Encik Lin dan tiada apapun yang dapat menghalangnya. Selain itu, dia menghina Qiao Yu dengan mengatakan bahwa dia hanya bersama Encik Lin kerana wang dan mendakwa bahwa dia juga menipu dalam pertandingan memasak. Selepas semua itu, Qiao Yu menelpon Encik Lin untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan kembali ke hospital. Tapi pada saat itu Chen tiba dan dia melihat Puan Kin keluar dari hospital. Apabila Encik Lin mengetahui apa yang Puan Kin katakan kepada Qiao Yu, dia menelpon tunangnya untuk menyuruhnya menjauhkan diri daripadanya. Tidak lama kemudian, Encik Lin pulang ke rumah. Sana dia dimaklumkan bahawa Qiao Yu telah menipu dalam pertandingan itu kerana dia menggunakan bahan yang tidak dibenarkan. Sementara itu, Qiao Yu berada di dataran sambil memikirkan bagaimana hendak memberitahu perkara sebenar kepada Encik Lin apabila ayahnya tiba meminta sedikit wang daripadanya. Dan akhirnya dia mengalah. Tetapi ayahnya menjadi agresif apabila melihat bahawa dia hanya memberinya wang yang sangat sedikit. Nasib baik Encik Lin yang memerhatikannya dari dalam keretanya memutuskan untuk turun dan mempertahankannya. Selepas itu, dia memberikan lebih banyak wang kepada ayahnya supaya dia pergi. Apabila tiba di rumah, mereka bertengkar sedikit tentang wang itu dan tentang apa yang Qiao Yu lakukan dalam pertandingan tersebut. Jadi, dia keluar dari rumah dalam keadaan sangat marah. Dan ketika keluar dari situ, dia bertemu dengan rakannya Cheng Mu. Dan mereka berdua berbual seketika tentang zaman kanak-kanak mereka dan detik-detik lucu yang pernah mereka lalui bersama. Sementara itu, Encik Lin membuat satu panggilan, cuba menyelesaikan seluruh keadaan itu. Kemudian, Qiao Yu pulang ke rumah dan Encik Lin menciumnya, walaupun dia sebenarnya tidak mahu. Encik Lin membawanya ke biliknya untuk meminta maaf atas apa yang berlaku. Dan Qiao Yu memaafkannya dengan satu lagi ciuman. Encik Lin memberitahu Qiao Yu bahawa dia tidak perlu risau tentang ayahnya maupun tentang pertandingan itu dan dia menghadiahkannya sebuah rantai milik ibunya. Di tempat kerja, Encik Lin mendapat tahu tentang kejatuhan saham syarikat manakala Cheng Mu bersedih kerana Qiao Yu tidak membalas cintanya. Aduhai, kawan macam apa begitu? Kemudian, Encik Lin membawa Qiao Yu ke tempat kerja supaya dia dapat membantunya dan mereka berkongsi saat yang romantik. Tetapi mereka dilihat oleh seorang pekerja wanita yang memberitahu pekerja-pekerja lain tentang hubungan mereka. Qiao Yu mencadangkan supaya mereka memasak bersama dan akhirnya dia bersetuju. Sesampainya di rumah, Qiao Yu menerima satu panggilan dan melalui panggilan itu dia mendapat tahu bahawa Cheng Mu akan pergi belajar ke luar negara. Namun sebelum pergi, dia akhirnya mengaku cintanya. Sebaliknya, Orange keluar dari rumahnya, tetapi di tengah jalan dia diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenali. Qiao Yu kembali ke rumah Encik Lin di mana dia bertemu dengannya. Di situ dia menyedari bahawa Encik Lin cedera, tetapi dia menenangkannya dan memberitahunya bahawa penglihatannya semakin baik. Sebaliknya, Chen keluar mencari Orange yang telah diculik oleh bekas teman wanita Cheng Mu. Tetapi, mujurlah, dia berjaya menyelamatkannya dan membawanya pulang ke rumah. Qiao Yu dan Cheng Mu saling mengucapkan selamat tinggal dan dia pergi bersama Encik Lin, tetapi dia tidak menyedari bahawa seorang lelaki bersembunyi di sebalik pokok mengintip mereka. Dan di pejabat, Encik Lin mendapat tahu bahawa Qiao Yu dituduh melakukan penipuan, jadi dia menghantar para pekerjanya untuk menyiasat apa yang sedang berlaku. Tetapi, tidak lama kemudian dia menerima satu panggilan yang memaklumkan bahawa Qiao Yu berada di hospital kerana pengsan. Kemudian dia menerima maklumat bahawa beberapa orang merancang untuk mencederakan mereka berdua. Sebaliknya, Orange sedar dan bertemu dengan Chen. Di situ, dia meluahkan cintanya kepadanya. Sementara itu, Puan Kin berada di balkoni sebuah bangunan merancang satu lagi rancangan baru untuk memisahkan Qiao Yu dan tunang lelakinya. Beberapa ketika kemudian, Qiao Yu pergi berjumpa pakar mata. Di situ, malangnya, dia terserempak dengan Puan Kin. Dia memberitahunya bahawa dia boleh membantunya dengan keadaan ibunya sebagai balasan jika dia menjauhkan diri daripada bakal suaminya. Dalam babak seterusnya, kita melihat Encik Lin yang berada di hospital sambil membuat persiapan untuk pembedahannya pada keesokan hari.
Sebaliknya, secara tiba-tiba, Qiao Yu meninggalkan rumah Encik Lin kerana ayahnya dihantar ke luar negara dan Qiao Yu, walaupun menyimpan dendam terhadapnya, memutuskan untuk pergi mencarinya, walaupun disebabkan itu dia tidak akan berjumpa dengan Encik Lin buat seketika. Kembali kepada Encik Lin, pembedahan itu ternyata berjaya, tetapi dia hanya mengambil berat tentang kehadiran Qiao Yu. Dan apabila tidak melihatnya, dia memutuskan untuk mencarinya. Puan Qin pergi melawat tunang lelakinya, tetapi di situ dia akhirnya memutuskan pertunangan dengan wanita itu buat selama-lamanya. Nah, sebaliknya, Orange menerima satu mesej daripada Qiao Yu yang mengatakan bahawa semuanya akan baik-baik saja. Dan sebagai balasan, Orange memberitahunya bahawa minggu depan dia akan berkahwin dan dia mahu Qiao Yu menjadi pengapit pengantinnya. Selepas semua ini, 5 tahun pun berlalu. Encik Lin masih menunggu kepulangan Qiao Yu dan dia berasa gembira apabila melihatnya berjalan sambil memegang tangan seorang kanak-kanak yang rupa-rupanya ialah anak mereka berdua. Orange dan tunangnya, Chen, memutuskan untuk pergi bersama kanak-kanak itu supaya Qiao Yu dan Encik Lin dapat ditinggalkan berdua. Mereka keluar berjalan-jalan dan tidak lama, kemudian dia sekali lagi meluahkan cintanya sambil akhirnya melamarnya. Dan begitulah drama ini berakhir. Sila langgan dan aktifkan pemberitahuan. Terima kasih kerana menonton kami dan jumpa lagi.